Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini kita sambung hadis yang ke 100. Hadis yang ke 100. Masih lagi dalam kitab Shalah, bab kita masih dalam bab al-qiraah fi shalah, bacaan dalam solat. Bab bacaan dalam solat. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhum kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa li Muslim sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna as-salah bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, mana di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar, zaman mereka bertiga ini, kanu mereka itu yastaftihuna salat, selalu kanu yastaftihuna ni mana selalu melakukan, iaitu mereka melakukan memulakan solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud dia? Maksud dia ada kat bawah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain ada sebut, sallaitu ma'a Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku pernah solat bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma ahadan, aku tidak mendengar pun, ahadan seorang pun, minhum di kalangan mereka, yaqra'u membaca bismillahirrahmanirrahim secara jaharlah, maksudnya iaitu dikuatkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim pula ada menyambung, sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin dan juga Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar, wa Utsman dan juga Utsman. Fakanu yastaftihuna salah, selalunya mereka itu memulakan solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna, mereka itu tidak sebut bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'atin, pada awalnya bacaan, wala fi akhiriha, dan tidak juga pada akhirnya bacaan. Hadis ini seperti mana yang kita sudah dengar, iaitu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, tiga khalifah, bahkan yang seterusnya pun sama juga, iaitu mereka membaca Al-Fatihah, yakni pada solat yang dijaharkan bacaan, dinyaringkan bacaannya, seperti solat Maghrib, solat Isyak, solat Subuh, solat Hari Raya, solat Jumaat, solat-solat yang disyariatkan dijaharkan bacaan pada 2 rakaat yang pertama. Maka mereka membaca Al-Fatihah
tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tanpa dikuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini yang kita jumpa ini adalah riwayat daripada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini dia beritahu, dia pun sahabat sebenarnya, dia pun sahabat. Tetapi dia nak beritahu zaman Nabi tidak dibaca. Zaman Abu Bakar tidak. Zaman Umar tidak. Zaman Osman pun tidak. Masa yang dia sebut ni masa zaman inilah, masa zaman sampai zaman Osman. Sampai ketika di zaman Osman. Mereka itu tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menjadi imam, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca Al-Fatihah. Yakni tidak dibacakan secara jahar. Itu dikuatkan bacaan. Tidak dikuatkan bacaan Al-Fatihah Bismillah itu. Sebab apa? Dalam riwayat lain ada sebut baca Bismillah. Ada menyebut baca Bismillah. Tapi itu saya akan beritahu selepas pada ni. Jadi hadis ini secara mafhumnya membaca Al-Fatihah tanpa dibacakan Bismillah. Itu secara zahir yang mana kita dapat faham daripada hadis yang sahih ini. Yang sama ada daripada riwayat Al-Bukhari ataupun dalam riwayat tambahan daripada Muslim. Kesemuanya mengukuhkan lagi makna yang kuat yang mana 4 zaman. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman. Mana setelahnya matinya Nabi, wafatnya Nabi, maka ketika zaman Abu Bakar. Ketika habisnya wafatnya Abu Bakar, ketika zamannya Umar. Ketika wafatnya Umar, maka zamannya Uthman. Dalam hidup mereka semua sekali ini, keempat-empat ini tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah. Bagi siapa ni? Bagi imam. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yakni tidak dikuatkan bacaan Bismillah. Tidak dikuatkan bacaan Bismillah. Tidak dikuatkan bacaan Bismillah. Bismillah itu tidak dikuatkan bacaan, hanya Fatihah saja dikuatkan bacaan. Maka daripada ini, daripada riwayat-riwayat ini, jelas tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka sinilah yang kita nak rumuskan dari masalah yang tersebut. Maka sini nak beritahu khilaf di kalangan ulama. Ulama di kalangan Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad dan juga Imam Malik, mereka berselisih. Berselisih ni yang mula-mula yang saya nak sebut sini, di kalangan ulama mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Ahmad, mereka berpendapat sunat mustahabnya membaca bismillah di dalam solat. Walaupun ada di kalangan mazhab Syafi'i yang menyebut kata wajib membaca bismillah. Tetapi membaca dengan kuat itu, ini di kalangan yang saya maksudkan di sini. Itu menguatkan bacaan bismillah ketika kita Al-Fatihah itu kita bacakan kuat. Bila dikuatkan bacaan Al-Fatihah, adakah bismillah itu dikuatkan sama? Di kalangan ketiga-tiga ini semua mengatakan disyariatkan membaca bismillah. Abu Hanifah, Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mereka berpendapat disyariatkan membaca bismillah ketika kita membacakan Al-Fatihah. Ini yang seperti mana yang kita sedia maklum. Al-Fatihah itu dibacakan dengan bismillah. Cuma khilafnya adakah disunatkan, dikuatkan bacaan bismillah ataupun tidak. Ini khilaf. Zahir daripada hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan disunatkan perlahan. Disunatkan perlahan membaca bismillah.
Sebahagian lagi pendapat ulama seperti mana yang kita sedia maklum di tempat kita, Bismillahirrahmanirrahim disunatkan membaca secara jahar. Ketika Al-Fatihah itu dibacakan jahar. Bila dinyaringkan bacaan Al-Fatihah, maka bismillah pun juga dinyaringkan. Tetapi hadis ini sebagai hujah lah. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim juga tidak disebutkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim juga tidak disebutkan di sini. Okey, sambung ke sini. Cuma adanya di kalangan pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik, mereka berpendapat di kalangan mazhab Malikiyah, mereka berpendapat tidak disyariatkan baca bismillah. Itu saja. Satu pendapat saja yang mengatakan tidak disyariatkan membaca bismillah. Mereka berdalilkan dengan hadis inilah. Yang mana di sini secara jelas tidak membaca bismillah. Tidak dibacakan bismillah. Tapi sebenar kali ada riwayat kata baca bismillah. Ada riwayatnya. Yang mana dalam riwayatnya Abu Hurairah. Ketika dia solat, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah sampai kepada waladhdallin. Setelah selesainya dia membaca dalam solat dia itu, dia selesaikan solat dia itu, dia berkata ini solat yang dia tunjukkan ini adalah sama seperti mana solat Rasulullah yang dia solat bersama dengan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ini di kalangan ulama berpendapat bacaan bismillah itu ada. Dan pendapat ini juga disokong oleh pendapat yang mengatakan disunatkan membaca bismillah. Seperti mana yang saya dah beritahu tadi. Cuma pendapat yang ini menafikan golongan yang berpendapat kata Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibacakan langsung. Jadi pendapat yang satu lagi yang mengatakan tidak baca langsung Bismillahirrahmanirrahim itu mana dia nafikan dengan disyariatkan itu, maka tak sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi. Tetapi dia menyokong pendapat dia itu disokong dengan hadis inilah. Tetapi dengan satu hadis lagi itu yang dalam riwayat Al-Bukhari juga, tetapi hadis itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana ketika itu Abu Hurairah melaksanakan solat yang mana dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dia membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin dengan dikuatkan bacaan. Ini seperti mana yang ada dalam riwayat Al-Bukhari. Maka pendapat yang satu lagi yang mengatakan tidak disyariatkan baca bismillah itu, pendapat itu tidak kuat. Maka tinggallah lagi 3 pendapat yang kita nak bahaskan sini, 3 pendapat, iaitu di kalangan ulama yang mengatakan disyariatkan, disunatkan membaca Al-Fatihah bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Maka ini tidak dinafikanlah. Cuma yang jadi khilafnya adalah adakah disunatkan baca kuat bismillah ketika membaca Al-Fatihah itu kuatkan. Di kalangan ulama yang mengatakan mesti dibacakan bismillah dengan kuat, dia berdalilkan dengan hadis riwayat Al-Bukhari juga, yang mana hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik juga, yang mana dia membaca, dia memberitahu tentang cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kuatkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim pun juga dia matkan bacaan. Maka daripada hadis itu, hadis riwayat Al-Bukhari juga, maka disebut di sini pendapat-pendapat yang mengatakan dijaharkan baca bismillah, mereka menyokong, mereka menggunakan hadis yang riwayat Al-Bukhari yang satu ini. Manakala pendapat yang lain pula seperti Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya, mereka berpendapat kata disunatkan membaca bismillah secara perlahan. Maka alhamdulillahirabbil alamin, tetapi sebelum daripada alhamdulillahirabbil alamin itu kita baca perlahan Bismillahirrahmanirrahim secara perlahan. Perlahan, kemudian baru kita kuatkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka pendapat ini
akan menyokong dengan hadis yang kita sudah baca tadi. Hadis yang tentang Abu Bakar, Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, yang mana mereka itu tidak menjaharkan bacaan bismillah. Dan mereka juga berpendapat kata disyariatkan baca bismillah dengan hadis-hadis yang seumpama yang saya beritahu tadilah. Itu hadis yang dipegang sini, hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang mana ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Cuma pendapat yang mengatakan dijaharkan bacaan bismillah itu, pendapat dia itu sedikit lemah nak dibandingkan dengan hadis ini. Hadis yang sudah kita baca tadi, iaitu hadis yang mana Nabi tidak baca bismillah, Abu Bakar tidak baca bismillah, Umar tidak baca bismillah, Uthman tidak baca bismillah ketika membacakan Al-Fatihah secara jahar. Walau bagaimanapun, semua sekali dengan maksud disyariatkan membaca bismillah dan disunatkan membaca bismillah. Cuma ada pendapat yang kata disunatkan baca perlahan, ada yang kata disunatkan baca kuat. Itu saja. Jadi kena jelaslah. Dalam perkara ni kena jelas hukum membaca bismillah tu apa dia. Hukum baca bismillah itu disyariatkan. Okey, bila disebut kata disyariatkan, dua lah, wajib atau sunat. Wajib sunat tu bahas dia panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Jadi sini kita tak bahas pasal bismillah itu wajib atau sunat. Tetapi yang saya sentuh sini adalah disyariatkan. Disyariatkan baca bismillah, cuma adakah disunatkan baca kuat ataupun dibaca perlahan. Manakala baca perlahan itu pula, sekiranya dibaca ketika solat zuhur, solat asar, memang kena baca bismillah tu perlahan. Tak boleh pula kita kuatkan bacaan bismillah. Itu memang jelaslah ya tu. Tapi yang nak dibincangkan sini, bacaan bismillah yang diperlahankan itu ketika membaca Al-Fatihah, dikuatkan bacaan Al-Fatihah. Ketika inilah yang menjadi khilaf yang saya beritahu tadi. Jadi kesimpulannya berdasarkan hadis-hadis yang disebut sini, Bismillahirrahmanirrahim adalah disyariatkan membaca. Cuma khilaf adakah dibacakan bismillah itu secara perlahan ataupun secara jahar ketika membaca Al-Fatihah secara jahar. Berdasarkan dalil-dalil yang saya sudah sebutkan, mana pendapat yang mengatakan disunatkan perlahan bacaan bismillah itu lebih menepati hadis-hadis yang kita sudah pelajari ini. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah kita baca ni menunjukkan menguat lagi pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Bukan termasuk daripada surah Al-Fatihah. Tapi pembincangan tu jadi panjang lebar lah kalau kita bincang Bismillahirrahmanirrahim adakah termasuk Al-Fatihah atau tidak, itu dibahaskan secara panjang lebar di kalangan ulama. Tapi kesimpulannya sini nak beritahu bismillah itu dibacakan perlahan ataupun dibacakan kuat ketika Al-Fatihah itu dibacakan kuat. Itu saja. Bab yang seterusnya, bab sujud sahwi. Sujud sahwi ini mana sujud kerana keterlupa. Kerana terlupa. Sahwi sini makna dia nisyan, terlupa. Itu apa makna nisyan atau terlupa ini? Meninggalkan sesuatu tanpa kerana tidak tahu. Kerana tidak tahu. Dan kerana terlupa ini tidak menjadi dosa bagi orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya itu tak jadi dosa. Kerana dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan umat aku ini akan kesalahan tersalah ataupun terlupa. Anil khata' wa nisyan, khata' mana tersalah buat ataupun kerana terlupa buat. Jadi diangkat, dimaafkan bagi orang yang tersalah melakukan dan juga yang terlupa daripada melakukan. Dan ini dimaksudkan dengan sahwi. Kemudian pula sini nak beritahu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu apa dia sujud sahwi? Yang mana sujud itu dilakukan dua sujud. Dilakukan dua sujud.
seperti mana yang kita akan jumpa selepas pada ni. Dan dua sujud itu sebagai ganti kepada kesalahan terlupa tadi. Kerana tersalah ataupun terlupa tadi digantikan dengan dua sujud. Cuma kena ingatlah, yang sujud sahwi ini adalah perkara-perkara yang sunat. Yang jenis sunat muakkadah, yang sunat yang kuat kita melaksanakan tetapi kita tinggalkan dia. Maka secara itu kita disyariatkan sujud sahwi. Manakala meninggalkan rukun, disyariatkan kita menambah rukun itu. Ulang baliknya rukun itu. Contohnya tertinggal sujud. Maka macam mana nak buat? Maka kena tambahnya 1 rakaat. Kena naik balik 1 rakaat, disertakan rokok dan juga sujud-sujudnya. Kemudian sujud sahwi. Mana itu bagi orang yang tinggal rukun. Tapi kalau orang yang tertinggal hanya benda yang sunat muakkadah saja, maka itu disyariatkan padanya hanya sujud sahwi. Jadi sebab jadi sujud sahwi ini kerana terlebih dalam solat. Yang kedua kerana kurang dalam solat. Yang ketiga kerana ragu. 3 sebab yang menyebabkan kita ni disyariatkan untuk sujud sahwi. Dan sujud sahwi ni kena ingat, ia adalah bentuk untuk mencapainya keredaan Allah Ta'ala. Dan supaya dapat dimurkai oleh syaitan. Dan dapatnya menampal memperbaikikan kekurangan yang ada di dalam solat kita. Maka sebab itulah disyariatkan kepada kita sujud sahwi. Hadis yang seterusnya, hadis 101, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi. Qala Ibnu Sirin wa sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallama faqama ila khashbatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alaiha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ihi wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid faqalu aqsiratis salah wa fil qaumi Abu Bakr wa Umar fahaba an yukallimahu wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadain faqala ya Rasulullah anasita am qusiratis salah faqala lam ansa walam tuksar faqala akama yaqulu dhul yadain qalu na'am fataqaddama fa shalla ma taraka thumma salama thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu fakabbara thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara farubbama sa'aluhu thumma salama. Qala fanubbi itu anna Imran bin Husain qala thumma salama. Daripada Muhammad bin Sirin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan kami ihda salatil ashi. Salah satu daripada 2 solat petang. Mana sini ragulah. Salah satu 2 solat petang iaitu zuhur asar. Ashi ini solat antara zuhur setelah digelincir matahari, setelah condongnya matahari, mana masuk waktu zuhur, hinggalah tenggelam matahari, iaitu masuknya waktu maghrib. Ini dipanggil solat ashi ataupun kita panggil solat petang. Kalau dalam terjemahan maknanya solat petang lah. Jadi salah satu mana solat zuhur ataupun asar. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, wasammaha Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah sebut nama solat itu. Solat yang mana satu? Asar ke zuhur ke? Walakin nasitu ana, tetapi aku ni lupa. Kalau dia kata fa shalla bina raka'atain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan kami 2 rakaat. Summa salama. Kemudian dia beri salam. Solat 2 rakaat sini maknanya solat zuhur dengan solat asar bukan 2 rakaat, ia 4 rakaat. Bila 4 rakaat, sini jadi 4 rakaat jadi 2. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Faqama, lalu dia berdiri ila khasyabatin ma'rudatin,
ke tempat kayu yang melintang fil masjid, di dalam masjid. Fattaka 'alaiha, lalu dia menyandar di situ, ka'annahu ghadban, seakan-akan dia marah ketika itu. Wa wada'a yadahu al-yumna, dan dia meletakkan tangan dia yang kanan al-yusra, di atas tangan kiri dia, wa shabbaka baina asabi'ihi, dan dia menyela-nyelakan di antara jari-jarinya. Menyela-nyela ni mana masuk jari gini. Wa kharajatis sar'anu min abwabil masjid. Jadi orang ramai tergesa-gesa keluar daripada pintu-pintu masjid. Faqalu, lalu mereka berkata, aku siratis salah. Adakah solat itu sudah dikurangkan? Wa fil qawmi, dalam kaum yang ramai itu, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar pun ada, Abu Umar pun ada. Fahaba an yukallimahu, mereka itu segan untuk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bertanya, nak bercakap dengan Nabi itu mereka segan. Iaitu Abu Bakar dengan Umar. Wa fil qawmi, dia kalau ramai-ramai itu adanya rajulun, satu orang lelaki, fi yadaihi, pada dua tangan dia, tulun, panjangnya dua tangan dia. Yuqalu lahu, dipanggil dia ni Dzul Yadain, si dua tangan panjang lah maknanya. Dzul Yadain, si dua tangan. Si dua tangan di sini mana si dua tangan panjang. Itu panggilan dia lah. Orang panggil dia Dzul Yadain. Faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusratus salah. Adakah kamu lupa ataupun kusratus salah, solat sudah dikurangkan. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, lam ansa, aku tidak lupa. Walam tuksar, dan tidak dikurangkan solat itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akama yaqulu Dzul Yadain, adakah seperti mana berkatanya Dzul Yadain itu? Qalu, mereka berkata, orang ramai pun kata, na'am, ya. Fataqaddama, lalu dia pergi ke depan, mana ke depan untuk solat balik. Fasalla, lalu pun dia solat, ma taraka, apa yang dia tinggalkan, iaitu 2 rakaat lah lagi baki. Thumma salama, kemudian dia pun bagi salam. Thumma kabbara, kemudian dia takbir. Wa sajada, dan dia sujud, mithla sujudi, seperti mana sujud dia itu. Au atwal, ataupun lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat kepala dia daripada sujud. Fakabbara, lalu dia takbir. Thumma kabbara, kemudian dia takbir, wasajada, dan dia sujud, mithla sujudi, seperti mana sujud dia sebelum pada ni, au atwal, ataupun lebih panjang, lebih lama lagi lah. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian dia angkat kepala dia sambil dia bertakbir juga. Farubbama, kadang-kadangnya, sa'aluhu, mereka bertanya, mana perawi-perawi ini, orang yang mendengar hadis ni, mereka bertanya. Thumma salama, kemudian dia bagi salam, kan selepas pada tu. Qala fanubitu, maka perawi kata, fanubitu, diberitahu kepada aku, anak Imran bin Husain. Imran bin Husain qala, pernah berkata, thumma salama, kemudian dia memberi salam setelah daripada itu. Jadi daripada hadis ini, nak memberitahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pendek daripada biasa. Kerana apa? Kerana terlupa. Kena ingat, Nabi SAW ini harus bagi diri Nabi lupa dalam bab perbuatan. Lupa dari segi bab perbuatan, itu harus bagi satu orang Nabi. Kerana apa? Kerana dia manusia. Manakala dalam bab perkataan untuk menyampaikan benda syariat Allah Ta'ala, perkataan untuk menyampaikan syariat Allah Ta'ala, Nabi SAW secara ijma'nya ulama tidak lupa. Tidak lupa. Nabi tak terlupa langsungnya untuk memberitahukan apa saja yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada dia untuk disampaikan kepada kita semua. Nabi SAW tak terlupa satu pun, walaupun sebarang sedikit. Manakala dari segi pelaksanaan, harus bagi satu orang Nabi terlupa dalam melaksanakan. Contohnya hadis yang kita dengar sekarang ini, yang mana Nabi SAW terlupa ketika ini. Dan terlupa itu sehingga kan bila ditegur barulah Nabi SAW sedar. Yang mana seperti mana yang kita dah tahu tadi, iaitu Nabi SAW dalam keadaan yang nampak marah. Duduk dalam keadaan berfikir nampak marah.
duduk di satu penjuru masjid di tempat yang ada kayu melintang, dia duduk situ. Sambil dia duduk berfikir-fikir. Berfikir tentang solat dia tadilah. Dia rasa pelik lah, dia sendiri pun rasa tak sedap. Mana sini harus bagi satu orang Nabi terlupa dari segi perbuatan. Terlupa dari segi perbuatan itu biasa saja, tidak merosakkan ataupun dapat merendahkan martabat satu orang Nabi. Tidak merendahkan martabat dia. Bahkan martabat dia sebagai Nabi tetap saja unggul kerana dalam bab perkataan yang hendak disampaikan, Nabi SAW tak mungkin lupa. Tak mungkin lupa. Nabi SAW memberitahu semua sekali apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Manakala dari segi perbuatan dalam bab pelaksanaan, harus saja dia terlupa dalam perkara-perkara duniawi gitu, perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan solat, dia ada terlupa, itu biasa. Seperti mana dalam hadis Nabi terlupa, dalam solat tu Nabi terlupa nak membahagikan emas, dia terlupa ketika dalam solat baru dia ingat. Itu pun ada. Mana dari segi perbuatan itu biasa saja Nabi SAW terlupa. Maka itu menunjukkan Nabi SAW sebagai manusia biasa. Tetapi kena ingat, jangan spin pula perkataan ni. Iaitu sini dengan maksud Nabi SAW walaupun dia harus saja dia terlupa dalam bab perbuatan, tapi ingat dalam bab penyampaian ilmu. Dalam bab penyampaian ilmu, Nabi SAW sekali-kalinya tidak terlupa.